Bersedia? Okey. Okey. Okey, terima kasih kepada terima kasih kepada semua pemberita ya. Pada pagi ini kita akan menyatakan satu kenyataan tentang berhubung kemasukan ke sekolah berasrama penuh. Sebagai mewakili ahli-ahli parlimen yang lain, saya hanya membaca kenyataan ini dan kemudian kita akan ada soal jawab lah sedikit semuanya. Sekolah berasrama penuh yang merangkumi pendidikan menengah dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 telah wujud di Malaysia sejak tahun 80-an. Dan konsep ini dilaksanakan buat kali pertama untuk meningkatkan kesaksamaan dalam sistem pendidikan dengan menyediakan persekitaran persekolahan yang stabil dan kondusif bagi pelajar-pelajar luar bandar. Kini, selepas lebih 30 tahun sejak penubuhan SBP, di negara ini bilangan pelajar yang sedang belajar di SBP adalah lebih kurang 55,000, yakni 11,000 orang setahun di 69 sekolah, termasuk 5 sekolah di Sabah dan Sarawak. Dengan jumlah pelajar ini dianggarkan purata pelajar bagi setiap sekolah ialah 800 orang. Ini menunjukkan kejayaan sistem sekolah berasrama penuh yang ditadbir sepenuhnya oleh bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh itu, sejajar dengan pendidikan inklusif dan dasar pendidikan kebangsaan yang bertujuan mengutamakan prinsip akses pendidikan untuk semua adalah penting dan relevan untuk mengkaji semula polisi yang tidak membenarkan pelajar-pelajar daripada sekolah rendah agama dan sekolah bengkula, terutamanya daripada kumpulan B40, untuk membuat permohonan kemasukan di sekolah berasrama penuh. Perkara ini boleh dipersoalkan kerana sekolah-sekolah ini juga di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dasar yang diamalkan sekarang ini bercanggah dengan pendidikan inklusif kerana ia mendiskriminasi ribuan pelajar daripada pelbagai kaum yang belajar di sekolah bengkula untuk memohon ke sekolah berasrama penuh. Jika diperhatikan dengan teliti, sistem pendidikan kini merangkumi lebih daripada 1,300 sekolah jenis kebangsaan Cina, lebih daripada 500 sekolah kebangsaan Tamil dan lebih kurang 130 sekolah rendah agama di seluruh negara. Dasar ini secara langsung menutup peluang pendidikan yang dibiayai oleh kerajaan kepada warga negara Malaysia hanya kerana mereka memilih untuk belajar di aliran sekolah yang berbeza. Walaupun sekolah-sekolah ini adalah sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan. Di samping itu terdapat ribuan pelajar Bumi Putera yang belajar di sekolah-sekolah bengkula, di sekolah agama yang berasal daripada pelbagai etnik, terutamanya pelajar Melayu Islam. Dasar ini juga secara langsung berbau hipokrit kerana Kementerian Pendidikan Malaysia banyak menghabiskan masa, sumber keuangan serta tenaga untuk memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar-pelajar di sekolah, tetapi mengamalkan sikap diskriminasi dalam kalangan pelajar daripada sekolah bengkula dan sekolah agama untuk mendaftar di SBP. Ini tidak adil
bertentangan dengan hasrat kementerian dan kerajaan dalam memupuk perpaduan. Perpaduan dan pengiktirafan kepelbagaian kaum yang seimbang perlu menjadi tonggak dalam perancangan dan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan, terutamanya dalam sektor pendidikan. Tambahan pula, tidaklah wajar untuk mengekalkan dasar ini sedangkan semua pelajar diwajibkan mengambil peperiksaan kemasukan yang seragam, iaitu ujian kemasukan sekolah berasrama penuh sebelum pelajar-pelajar layak untuk mendaftar di sekolah berasrama penuh. Pihak kami merayu kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Malaysia, kepada Menteri Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjunjung prinsip perpaduan dan kesamarataan yang dijanjikan oleh Perdana Menteri melalui konsep keluarga Malaysia dan menjaga kepentingan semua pihak, terutamanya dalam sektor pendidikan. Perubahan polisi ini adalah penting supaya sistem pendidikan tidak mengabaikan anak-anak Malaysia yang akan memartabatkan masa depan negara. Itulah sedikit semuanya kenyataan daripada kami untuk diketengahkan dan diambil tindakan yang sewajarnya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan atas pembacaan kenyataan tadi. Saya sekarang menjemput Yang Berhormat Teo Ni Ching sebagai mantan Timbalan Menteri Pendidikan untuk memberi komen beliau. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada YB Siva Rasal, YB Datuk Hassan dan jugalah YB Siva Kumar dan jugalah kepada rakan-rakan media yang saya kasihi. Salam sejahtera, selamat pagi saya ucapkan kepada semua dan juga selamat menyambut Hari Malaysia kerana esok kami tidak bersidang. Saya hanya ada 2 poin untuk tambah. Pertama, MRSM yang dibawa MARA, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, sejak tahun 2002 telah mengizinkan membenarkan murid-murid daripada sekolah vernacular dan juga sekolah rendah agama untuk membuat permohonan untuk memasuki MRSM. Itu adalah dasar sejak tahun 2002. Jadi saya rasa sudah tiba masa untuk KPM mencontohi dasar MRSM untuk sekurang-kurangnya wujudkan satu kota sebanyak 10% untuklah murid-murid non-bumi dan jugalah mengizinkan murid-murid daripada SJK dan juga sekolah rendah agama untuk membuat permohonan untuk memasuki sekolah berasrama penuh. Itu pertama. Kedua, sebenarnya kami mempunyai banyak budak-budak Melayu Islam di sekolah vernacular. Di SJKC secara keseluruhan di seluruh negara 20% punya pelajar adalah murid-murid bukan Cina, bukan orang Cina, bukan budak Cina. Dan khususnya di Sabah di SJKC 70% pelajar SJKC di Sabah adalah budak-budak bukan budak Cina. Jadi kalau kita tidak wujudkan atau kita tidak benarkan budak-budak daripada SJK untuk buat permohonan untuk memasuki sekolah berasrama penuh ini, sebenarnya kami juga menafikan peluang untuk pelajar-pelajar cemerlang Bumiputera dari SJK untuklah menuntut pelajaran lagi di sekolah berasrama penuh. Jadi saya harap bahawa KPM di bawahlah prinsip keluarga Malaysia bolehlah pertimbangkan cadangan kami pada hari ini dan saya harap bahawa yang paling penting adalah kita nak pastikan murid-murid dari semua aliran sekolah yang cemerlang, murid-murid cemerlang dari semua aliran sekolah dapatlah peluang terbaik untuklah menuntut pelajaran di institusi-institusi pendidikan yang paling baik di negara kita. Terima kasih. Terima kasih YB Teo. Sekarang kita jemput YB Siva Kumar untuk menambah komen sedikit. Salam sejahtera kepada semua. Saya rasa sudah tiba masa untuk Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mempertimbangkan dan meluluskan
permohonan yang kita buat pada hari ini sebab kita faham pelajar-pelajar daripada SJKC, SJKT dan juga daripada sekolah agama, mereka kadang-kadang datang daripada satu suasana atau environment yang tidak kondusif untuk pembelajaran di rumah. Jadi mereka mengharapkan bantuan daripada kerajaan untuk menyediakan fasiliti kepada mereka. Dan satu daripada fasiliti yang sangat-sangat penting ialah mereka mendapat peluang belajar di sekolah berasrama penuh. Ini adalah penting. Kalau tidak, mungkin masa depan mereka akan tergugat. Kalau mereka terpaksa belajar dalam suatu suasana yang tidak kondusif, itu akan menyusahkan mereka. Jadi kerajaan harus memberi peluang, memberi ruangan kepada mereka dengan memberi peluang atau ruangan kepada mereka untuk mereka terus melanjutkan pelajaran menengah mereka di sekolah asrama penuh. Dan saya juga tidak faham kenapa setakat ini kerajaan masih belum mahu membuka sekolah asrama penuh ini kepada pelajar-pelajar daripada SJKC, SJKT dan juga daripada sekolah agama. Sebab kalau nak katakan mereka tidak boleh bersaing, saya rasa itu tidak betul lah. Saya rasa pelajar-pelajar daripada sekolah ini juga mereka mampu untuk bersaing di peringkat sekolah menengah. Dan kita juga lihat kalau selepas sekolah menengah mereka akan pergi ke Menara Gading. Okay, di Menara Gading kita tahu di universiti pelajar-pelajar daripada sekolah-sekolah ini aliran lain mereka pun masuk universiti juga, mereka pun boleh bersaing di sana. Jadi saya tak nampak kenapa kerajaan tidak boleh membuka peluang dan ruangan kepada pelajar-pelajar daripada aliran lain terus bersama-sama dalam sekolah asrama penuh. Dan saya rasa ini adalah sangat-sangat penting, terutama sekali untuk kita mewujudkan perpaduan di antara semua pelajar-pelajar, tak kira agama dan bangsa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Sifat Kumar. Saya sebagai pengucap yang terakhir just menambahkan sedikit 2 poin. Di negara Malaysia ada 2 kumpulan sekolah berasrama, ya. Satu yang disebut tadi oleh YB Teo ialah sistem MRSM, ya, yang dikendalikan oleh Kementerian Luar Bandar di mana saya dulu ambil tanggungjawab sebagai timbalan menteri. Dan MRSM dianggap sebagai tier 1 atau taraf level 1 lah, atas sekali. Dan sekolah berasrama penuh adalah kumpulan sekolah-sekolah yang dengan kemudahan asrama yang dianggap sebagai tier 2 lah, tahap kedua. Dan memang MRSM telah buka untuk semua aliran daripada 2002, tapi baru-baru ini mereka cuba buat perubahan dan untuk tutup akses kepada MRSM kepada sekolah vernacular dan sekolah agama. Saya dan YB Teo sudah keluarkan satu kenyataan bersama dan meminta Kementerian Luar Bandar kaji semula dasar itu. Dan kita ucap terima kasihlah kepada Menteri Datuk Mahathir Khalid yang telah sudi dengar itu dan faham implikasinya, dan beliau dah buat keputusan kerajaan sekarang akan kembali kepada dasar yang ada semasa dulu Under Barisan Nasional sejak 2002 dan dikekal oleh Pakatan Harapan bila kita perintah. Jadi bagi saya, kalau MRSM boleh buka pintu kepada semua aliran termasuk aliran agama, sekolah agama dan sekolah vernacular, kenapa sekolah bantuan penuh tidak boleh buka pintu dia, ya? Ini bagi saya nampak macam satu percanggahan besar dalam sistem, dan sebab itulah kenyataan bersama ini dikeluarkan. Saya juga sama nada dengan YB Teo dan minta kementerian bertimbangkan buka satu kuota yang spesifik lah, ya, 10% kepada sekolah vernacular seperti yang dibuat untuk MRSM di bawah Kementerian Luar Bandar, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, poin yang saya nak kongsi di sini, selepas ini saya dan rakan-rakan lain kita akan cuba kita akan minta lah, ya, kepada Menteri Pendidikan Datuk Razzi satu perjumpaan, ya, untuk membincang hal ini secara lebih terperinci
Kita pun mahu dengar daripada mereka apa halangan mereka, dan kita haraplah isu ini yang berprinsip. This is a issue of principle, ya. Kita tak boleh bezakan, kita tak boleh diskriminasikan golongan vernacular dan sekolah agama. Kita harap perkara ini boleh diselesaikan secara adil dan selaras dengan prinsip keluarga Malaysia ini yang diwar-warkan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri. Itu saja saya nak sampaikan. Kita buka sekarang untuk soalan-soalan daripada media sekiranya ada. Tak ada? Okey. Semua dah jelas. Thank you very much. Terima kasih pada semua, ya. Okey. Ya, selamat Hari Malaysia.